Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita pada petang ini ialah agak berlainan sikit, iaitu menyentuh tentang sikap orang Melayu dalam berpolitik dan bernegara. Iaitu saya kata Melayu terlampau akomodatif. Oleh kerana istilah akomodatif ini mungkin tidak semua orang faham, terutama sekali masyarakat awam. Saya suka menerangkan maksudnya ialah menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, menyesuaikan diri dengan keperluan yang ada di persekitaran kita, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai at-takayyuf. At-takayyuf maknanya bersikap sesuai dengan keperluan sekitar yang ada. Dalam pepatah Melayu, mungkin yang paling hampir sekali dengan pengertian istilah akomodatif ini ialah pepatah Melayu mengatakan masuk kandang kambing membebek dan masuk kandang lembu menebak. Itu pun tidak 100% lah, maknanya cuba menyesuaikan diri. Jadi secara idealnya sikap akomodatif ini merupakan sikap yang baik dalam hidup seorang manusia. Sebab kalau kita tidak ada sikap akomodatif, maknanya kita adalah seorang yang ego. Kalau dalam berpendapat, hanya pendapat kita atau pandangan kita saja yang kita rasa bagus. Semua orang adalah orang lain. Semua orang lain itu adalah bukan saya. Itu sikap orang yang seorang diktator, seorang yang ego, seorang yang sangat berkepentingan diri, dan ini adalah perangai yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi yang menjadi masalahnya ialah apabila sesuatu yang baik itu dilakukan dengan secara melampau. Dalam ayat Al-Quran ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna ja'alnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini masalah lelaki dan wanita. Tentu sekali ada perbezaan dan sebagainya. Dari segi naluri, dari segi kehendak dan sebagainya. Allah berpesan soal anda seorang wanita, saya seorang lelaki, itu jangan menjadikan sebagai asas untuk pertembungan. Sama ada pertembungan idea secara sengit ataupun pertembungan kepentingan. Dalam hubungan ini perlu kita ada sikap akomodatif. Kita accommodatekan dia punya sifat, perasaan dan kehendak sebagainya. Begitu juga syu'uban wa qabaila, antara kaum, antara golongan dalam masyarakat hidup. Kita perlu mengambil kira, walaupun bangsa kita, walaupun keturunan kita berbeza dengan bangsa dia dan keturunan dia, tetapi sikap cuba menyesuaikan diri itu sesuatu sikap yang baik. Misalnya kalau kita ada tamu yang datang ke rumah kita, dia tak boleh nak makan dengan tangan, kita bagi garpu kat dia ataupun bagi apa-apa yang sesuai supaya dia tidak embarrass, dia tidak duka cita dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah kepada kita ialah apabila sesuatu itu dibuat secara melampau. Kalau kita masuk kandang kambing, kita perlu membebek sebab itulah masyarakat kambing. Kata Taufiqul Hakim, saya tidak boleh memimpin anda semua kerana saya adalah seorang ahli falsafah. Tapi anda semua adalah keldai dan seorang filosofi tak boleh nak pimpin
keldai. Anda nak pimpin saya pun tak boleh kerana saya adalah seorang ahli falsafah, anda seorang keldai. Bagaimana keldai nak memimpin seorang ahli filosofi? Itu ada gapnya. Jadi di sini akomodatif yang keterlaluan ini ialah bila orang datang, misalnya saya contohkan, bila kambing datang ke rumah kita, kita yang membebek, bukan kambing yang membebek. Bukan kambing yang bercakap. Begitu juga kalau kerbau, lembu datang kepada kita, kita hidup seperti mereka itu dan sebagainya. Itu yang dikatakan terlampau akomodatif. Mungkin contoh saya ini tidak begitu tepat, tetapi saya berikan contoh ini kepada orang awam. Maknanya yang kita persoalkan, kita bertolak ansur sampai kepada peringkat di mana kita tak sepatutnya bertolak ansur lagi. Itulah yang saya cuba pertikaikan sikap orang Melayu dalam masyarakat dan negara kita, terutama sekali apabila kita berhadapan dengan rakan-rakan kita dalam negara ini yang mempunyai tamadun yang agak berbeza daripada kita. Misalnya tamadun Cina yang begitu tinggi berbanding dengan tamadun ataupun peradaban Melayu yang muda umurnya. Begitu juga tamadun India yang mempunyai sejarah yang begitu panjang sekali, sampai siapa dia daripada seorang India dalam negara kita ni, saya ada terbaca dalam YouTube, dia kata nak banding sejarah tamadun Melayu dengan sejarah tamadun India, tak boleh nak letak sama-sama lah, berbeza. Jadi kita perlu fahamlah, kita perlu terima realiti ini. Kita berhadapan dengan mereka yang pernah mempunyai tamadun yang tinggi, tetapi kita pegang saja pernah mempunyai tamadun yang tinggi, tapi tidak semestinya sekarang mereka masih mempunyai tamadun itu. Cuma itu masalah sejarah mereka. Tetapi kita kena faham, kita boleh bertolak ansur, kita boleh bersikap akomodatif sampai kepada satu sempadan yang tertentu. Tetapi janganlah pula macam kita orang pepatah Melayu kata, dah terantuk baru menengadah. Itu artinya kita tidak mempunyai perancangan yang baik. Kita sekadar react. Itu reaksi ini sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Kita melakukan sesuatu berasaskan kepada reaksi terhadap sesuatu. Jadi orang boleh provoke kita. Jadi provokasi, bila orang mahu sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, bangsa kita, mereka memprovokasikan kita dan masyarakat kita, lalu berlaku reaksi. Dan reaksi ini biasanya perbuatan melatah. Sebagaimana kita tengok pada hari inilah, bagaimana kita melatah dalam kes Zakir Naik, bagaimana kita melatah dalam kes tulisan Jawi, bagaimana melatah dalam kes-kes yang lain yang sengaja ditimbulkan oleh orang. Mereka mahu tengok sejauh mana kekuatan psikologi kita untuk melihat sesuatu dengan secara yang bukan reaktif tetapi secara aktif. Maknanya kita tidak akan melakukan apa-apa reaksi yang boleh menggambarkan kelemahan kita, tetapi dalam keadaan apapun kita akan tetap berjalan berasaskan kepada perancangan jangka pendek dan jangka panjang yang kita galur sendiri, dan tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan segala provokasi yang ada. Pada malam Lailatul Qadar, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh suatu suara yang entah dari mana datangnya, dan Rasulullah cuba berpaling kepada suara itu untuk react pada suara itu, lalu Rasulullah diberi nasihat oleh Jibril, jangan kamu react kepada suara-suara liar seperti itu, nanti perjalanan kamu terganggu. Kita juga begitu. Dalam membina suatu negara bangsa, bagi bangsa kita, kita ada perancangan yang jelas, kita ada falsafah kita, kita ada juga gentleman agreement di kalangan bangsa-bangsa atau kaum yang menerima kemerdekaan bagi negara ini.
kita ada perlembagaan, kita ada institusi kerajaan kita dan kita ada tradisi kita dalam melaksanakan pemerintahan, politik, berorganisasi dan sebagainya, maka kita perlu ikut apa yang kita sudah galurkan itu dan jangan kita banyak mengambil kira sangat hal-hal yang dikatakan sampingan itu nanti dia membantut perjalanan kita dalam membina nasib diri, nasib keluarga, nasib golongan, kaum, bangsa dan sebagainya. Kata pemimpin-pemimpin yang bijak pandai, da'il kilabu tambah wal qafilatu tasiru. Biarkan anjing-anjing itu menyala. Jangan kita berhenti perjalanan kita untuk menghalau anjing, untuk menyalak balik kepada anjing itu. Tapi dia kata wal qafilatu tasiru, biarkan anjing-anjing itu menyalak, tetapi kita punya kafilah tetap terus berjalan. Itu panduan yang diberi oleh orang-orang yang bijak pandai. InsyaAllah kalau kita ikut seperti ini, kita akan berjaya dalam membina negara bangsa kita yang kita cintai. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kadang-kala ustaz-ustaz kita ataupun orang kita silap faham tentang perkataan ataupun satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Ini Tuhan menceritakan bagaimana orang-orang muhajirin itu memberi keutamaan kepada orang Ansar, memberi keutamaan kepada orang muhajirin. Bila muhajirin datang ke Madinah, iaitu orang asal daripada daerah Mekah, datang ke Madinah, mereka itu datang sehelai sepinggang, seorang senyawa, kata orang. Tidak ada sanak saudara setengahnya, tidak ada harta benda, segelai sepinggang, seorang senyawa dan sebagainya. Maka mereka telah diberi keutamaan oleh Ansar, penduduk asal Madinah, yang sudah memberi pengakuan untuk sama-sama berjuang, membanting tulang untuk memperjuangkan Islam di daerah baru. Lalu mereka memberi keutamaan yang begitu besar sekali. Ada 2 kebun, diberinya satu kepada seorang muhajir dan dikekalkan satu. Ada 3 orang isteri. 2 orang isteri, satu diberi kepada muhajir dan satu lagi dikekalkan bersama dia. Itu suatu pengorbanan yang besar. Ini adalah pengorbanan bukan dalam arti sosial biasa. Terutama sekali dengan orang yang non-Muslim dan sebagainya, kita ada batas-batas yang tertentu. Jangan sekadar kerana kita mau membina suatu rupa bangsa, maka kita tidak lagi mengambil kira ini batas agama, ini batas budaya, ini batas kaum dan sebagainya. Ini mungkin perbuatan yang salah. Dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan bersikap lembut di kalangan mereka sendiri. Perkataan orang kafir dan orang bukan Islam ni pun suatu, orang kata kita tukar istilah orang kafir itu dengan orang bukan Islam. Ini suatu sikap akomodatif yang kita lakukan. Itu sesuai di situ. Kita tidak lagi dalam negara kita ini menyebut orang-orang bukan Islam sebagai orang kafir. Saya sendiri sampai pada suatu peringkat masih lagi saya menggunakan orang kafir, orang kafir, orang kafir. Sehingga pada suatu masa saya bermesyuarat dengan almarhum Profesor Mat Ibrahim. Dia kata, Mahmud, tukar saja. Tak payahlah lagi sebut orang kafir. Tukar menjadi orang bukan Islam dalam negara ini. Sejak daripada hari itu, pada waktu itu, saya tidak lagi pernah menyebut orang bukan Islam dalam negara ini sebagai orang kafir. Kerana itu adalah sikap akomodatif yang cukup sesuai dalam proses membina bangsa dan membina negara dan sebagainya. Tapi untuk meredakan perasaan mereka itu sampai kita pergi
menghadiri sama upacara agama mereka itu, dan kita pun tidak tahu bagaimana rahsia-rahsia falsafah yang tersembunyi dalam itu. Kita sekadar ada kepentingan politik ke, ada kepentingan kawan ke, kepentingan ekonomi ke, sampai kita melanggar batas-batas seperti itu. Itu yang saya cuba sebutkan di sini. Cuba kita balik kepada sejarah kita. Saya rasa dalam keadaan sekarang kita berhadapan dengan apa yang dikatakan kemelut yang perlu kita selesaikan dengan secara yang baik. Pada suatu masa saya suka mengajar anak-anak saya, malah cucu juga, bagaimana kita menaikkan layang-layang. Bagi saya pentingnya bukan layang-layang itu, tetapi tali yang mengikat layang-layang itu, kita cari yang tali-tali yang cepat kusut. Kemudian bila kita bawa layang-layang turun, berlakulah kekusutan dalam benang dan tali itu, dan saya minta anak atau cucu cuba selesaikan. Kita perlu ajar keluarga kita menyelesaikan masalah-masalah yang kusut seperti ini. Kita perlu selesaikan dengan cukup sabar dan berhati-hati, dan bukan dengan secara kita memberi reaksi macam ribut dalam cawan, sebab reaksi itu akan terbentuk mengikut suasana sekitar yang ada dan tidak mengikut perancangan yang asal. Lalu bila habis reaksi itu, maka habislah react terhadap sesuatu yang buruk berlaku itu, maka berlakulah perkara itu akan terus berjalan. Keburukan itu akan berjalan kerana kita telah membuang segala emosi kita dalam bentuk reaksi. Itu yang dikatakan az-zabad. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Buih itu yang saya katakan, reaksi seperti itu ibarat buih dalam perjuangan. Dia tidak akan memberi apa-apa, hanya nampak sahaja. Nampak sahaja. Macam kita katakan kita membina istana daripada pasir, istana pasir. Buih itu apabila datang saja matahari pagi, yazhabu jufa'a, habis begitu saja. Tapi yang kekal dalam perjuangannya ialah yang dibawa arus itu, yang dibawa bawah buih itu, ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Perancangannya betul-betul berfaedah kepada masyarakat kita, ia akan tetap hidup dan akan membawa arus perjuangan kita. Tengok, kadang-kala kita ada orang secara emosi menyumpah menyerana British. Orang putih datang ke sini, dia menjajah kita dan sebagainya. Tujuan utamanya ialah di sini dia nak mengaut keuntungan kita, nak eksploitasi kebodohan kita dan sebagainya. Dan di daerah-daerah lain, di alam Melayu ini, di Filipina, di Indonesia, di sini, sebenarnya kita sekarang ini kita perlu berfikir secara global dalam daerah Melayu ini. Kita jangan lagi berfikir tentang Kelantan, Terengganu, tentang Melaya, tentang Malaysia. Tapi kita adalah sebahagian daripada Nusantara. Kita adalah sebahagian Nusantara. Nusantara itu terdiri daripada negara-negara besar. Dulu yang dikatakan Borneo itu sebahagian daripada kerajaan Brunei. Yang Brunei itu kecil sekarang ini, tapi dari segi sejarah itulah empire Brunei yang besar. Kemudian di Indonesia itu berbagai-bagai empire lagi, Majapahit lah, di Aceh lah, di Filipina begitu juga. Tetapi bila orang Eropah datang, mereka telah memecahkan kita, dan kita menjadi sektor-sektor yang tertentu dari segi rupa bangsa, dari segi agama. Orang Filipina dah masuk Kristian, orang Indonesia ada yang masih pagan dan ada yang Islam. Katanya sekarang ini jumlah orang Jawa yang masuk Kristian bertambah. Tetapi di samping itu, orang Jawa semakin kuat pegangan keislamannya. Itu yang saya dapat reaksi daripada rakan-rakan daripada Indonesia. Dan kita di sini juga mungkin kita kehilangan nama Melaya, itu tanah Melayu dan sebagainya. Tetapi dengan membesarkan
daerah Melayu Raya itu, sebagaimana istilah yang awal yang disebut oleh Tengku Abdul Rahman, kita ada Malaysia yang lebih besar, kata orang, ada apa pada nama. Yang pentingnya ialah pada isi yang sebenar sesuatu itu. Jadi British apabila mereka berangkat pulang, mereka cuba memberi kemerdekaan. Ini British ini pandai. Dia tak nak macam Belanda. Belanda sampai orang memberontak, berperang, lawan Belanda, orang Indonesia mati, ratus-ratus ribu pun lawan dengan beruncing. British tidak. Dia seorang yang begitu tenang, macam kita gambarkan bagaimana beza antara Hitler dengan Perdana Menteri British pada waktu itu, Churchill dan sebagainya, Mussolini di Itali. Dia mempunyai polisi yang cukup. Kata dia, saya akan tinggalkan negara ini dan saya mengakui bahawa orang Melayu adalah penduduk asal. Dan mereka itu mempunyai berbagai-bagai keistimewaan. Saya anugerahkan kepada Melaya yang akan merdeka ini sebuah kerajaan yang mewarisi segala tradisi yang ada. Diberi kepada kita perlembagaan yang menjiwai semangat kerajaan yang ada, bangsa yang ada, dengan dikekalkan kedudukan raja, walaupun sebagai raja di bawah perlembagaan, itu kehendak persekutuan. Tetapi raja-raja ini masih lagi berkuasa di negeri masing-masing, lebih kurang seperti dulu, yang di bawah perlembagaan itu juga, itu walaupun termasuk di negeri, tetapi ini hasilnya ialah kerana ada perlembagaan dan raja-raja berperlembagaan, maka mereka letakkan kita di bawah satu kedudukan yang lebih luas, iaitu ada raja di peringkat persekutuan. Sebelum itu, di Melaka, Pulau Pinang dan sebagainya, tidak ada kuasa raja. Tetapi sesudah berlaku persekutuan dan raja-raja diletak perlembagaan, berkuasa berasaskan kepada perlembagaan, Filipina, Pulau Pinang, Melaka dan sebagainya, berada di bawah yang di-Pertuan Agong. Ini dari segi agama. Itu satu balancing yang cukup memberi keuntungan. Kemudian, satu perkara lagi, maknanya kita dapat raja terus berkuasa, kita ada perlembagaan dan kita ada pula hak istimewa orang Melayu, kita ada tanah reserve Melayu dan kita ada juga apa yang dikatakan istimewa Islam agama sebagai agama negara dan sebagainya. Ini banyak yang kita warisi daripada British. Kemudian oleh kerana secara realitinya ada para pendatang yang sebelum itu datang ke negara kita kerana mereka pada waktu itu mahu supaya segala hasil bumi dalam negara kita ini dikaut dengan lebih cepat. Mereka bawalah orang-orang yang daripada China, daripada India, membantu mereka itu melakukan polisi penjajah pada waktu itu. Dan mereka yang dibawa datang oleh mereka itu merupakan orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai kedudukan yang baik dalam negara mereka itu, dibawa ke sini dan dilatih untuk bekerja. Terutama sekali di pantai-pantai barat ataupun yang kita kenal sebagai negeri selat ataupun negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kemudiannya. Jadi, untuk merdeka adalah tidak menasabah. Bila kita nak merdeka, kita nak halau balik mereka ini ke negara asal. Itu telah dibincangkan dalam tahun 50-an, 60-an. Saya masih lagi ingat ada syarahan-syarahan politik mengatakan kita menerima kedudukan orang Cina, orang India dalam negara kita ini. Kita tidak akan muat kapal mereka itu balik ke negara mereka. Itu kata Dato' On. Satu masa saya dengar dia berucap di Padang Merdeka di Kota Baharu. Pada waktu itu Parti PAS begitu keras sekali menentang kedudukan orang-orang yang bukan bumi putra dalam negara ini. Tapi bagaimanapun kita menerima dasar memberi kerakyatan kepada mereka itu sebagai satu imbalan kepada sokongan kita untuk mendapat kemerdekaan. Dan semua pihak bersetuju
British bersetuju, raja-raja Melayu bersetuju, orang-orang politik Melayu bersetuju dan orang-orang pemimpin-pemimpin China, India dan sebagainya di negara kita pada waktu itu bersetuju menerima perkongsian ini atas dasar bahawa yang akan menjadi tulang belakang kepada pemerintahan di negara ini adalah orang Melayu dengan rajanya, dengan perlembagaannya, dengan hak istimewa Melayunya, dengan hak istimewa Islamnya, dengan tanah reserve Melayunya, dengan segala-gala kemelayuannya, maka lahirlah sebuah negara semenanjung tanah Melayu yang kemudiannya menjadi Malaysia itu. Jadi sekarang ini, apa yang berlaku selepas itu yang cuba kita highlightkan juga, iaitu sejak apabila Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri yang pertama telah memperkenalkan dasar tolak ansur. Ini peringkat awal. Jadi kata Tengku, kita mestilah kita bertolak ansur. Kita mestilah bagi jalan kepada dia orang untuk hidup dalam negara kita dengan cukup harmonis, apa-apa semua sekali. Cita-cita Tengku sebagai seorang yang tidak pernah susah, tidak pernah melihat bagaimana orang Melayu hidup, sebagai nelayan kecil, sebagai petani-petani kecil yang nak cari makan pun susah, yang jarang-jarang sekali makan daging, yang ayam pun jarang sekali, kalau makan daging dan ayam itu sudah satu keistimewaan. Itu yang tidak ada dalam pemikiran orang macam Tengku sebagai orang terlampau elit, ya, yang lahir di istana, membesar di England dan sebagainya, dan dia tidak faham tentang apa yang dia kata kita ini semua milik kita dan kita bagilah persamaan sikit. Maka lahirlah dasar tolak ansur. Pada waktu itu, orang-orang politik Melayu telah mengkritik dasar Tengku ini sehingga mereka dapat melihat di hadapan mata mereka itu penubuhan misalnya zon-zon yang selamat bagi orang-orang pendatang ini, kemudian bagaimana Tengku nak mematikan gerakan komunis, dia bagi muka kepada orang Cina, India dan sebagainya di bawah dasar tolak ansur. Sehingga parti-parti politik penentang pada waktu itu, mereka menggelarkan dasar tolak ansur Tengku Abdul Rahman ini sebagai mereka tolak, kita ansur. Mereka tolak, kita ansur. Daripada asalnya 90/10, kita 90, mereka itu 10, akhir sekali menjadi ditolak ansurkan. Dan pada waktu itu yang sangat diperlukan oleh orang bukan Melayu dalam negara ini ialah kedudukan mereka perlu diperkukuhkan dalam bidang ekonomi. Mereka tidak banyak campur politik. Ada parti perikatan, ada UMNO, ada MCA, ada MIC. Berjalan dengan cukup baik dan berkat sepakat antara parti-parti politik besar di kalangan Melayu, Cina dan India ini, bahtera pemerintahan kita secara politiknya terus. Ada parti-parti lain yang membangkang seperti PAS, cukup kuat bersuara. Saya masih ingat lagi syarahan-syarahan Ustaz Usman Abdullah, syarahan Zulkifli Muhammad, syarahan Bakar Hamzah sebagainya, sebagai nak terbakar bumi ini. Mereka tu bersyarah. Datuk Asri. Tetapi hasilnya ialah perjuangan Islam dipimpin oleh PAS pada waktu itu, perjuangan berasaskan kata-kata sahaja. Perjuangan yang berasaskan kata-kata, hasilnya tidak ada. Habis tinggi mereka terdapat berkuasa di Terengganu sekejap, di Kelantan lama sikit dan beberapa kursi parlimen, dan mereka cakap di parlimen dengan segala gegar dan sebagainya, tetapi hasilnya kosong. Kemudian hasil daripada dasar yang begitu terbuka yang diperkenalkan oleh Tengku Abdul Rahman sampailah kepada
pilihan raya tahun 50 tahun berapa 60 tu yang di mana berlaku 13 Mei. Latar belakang kepada berlakunya 13 Mei ini bukan soal politik tetapi soal rebutan ekonomi. Orang Melayu pada peringkat awalnya boleh bertolak ansur. Mereka menerima realiti bahawa orang-orang Cina dan orang-orang India tinggal di tempat-tempat yang lebih maju, terutama sekali orang Cina. Orang India masih juga terperosok di estate-estate, mereka tidak boleh maju sangat. Tapi orang Cina duduk di Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Ipoh dan sebagainya. Nama-nama pun dekat-dekat dengan nama-nama Cina macam tu. Jadi mereka itu dah diterima oleh orang Melayu sebagai secara de factonya mereka adalah tauke. Mereka adalah tauke. Kita panggil mereka itu, kita jumpalah Cina mana pun, kita panggil tauke. Walaupun dia miskin. Itu satu realiti. Dan kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita kata kita nak pergi beli pun ke kedai Cina. Ada bunga dalam saku, buai laju-laju, sehingga ke pokok sena. Apa dalam saku, ada bunga Cina, dibeli di kedai Cina. Semua di realitinya. Sehingga berlaku monopoli yang begitu besar sekali dari segi ekonomi. Tetapi apabila dalam kepilihan raya itu berkat ataupun akibat daripada perpecahan yang sangat meruncing di kalangan orang-orang Melayu pada waktu itu, sehingga saya masih boleh ingat bagaimana perbalahan orang-orang PAS dengan orang UMNO dengan segala pemuda tahan lasaknya, dengan segala pasukan orang PASnya pula nak memperdekatkan negara ini dengan Soekarno dan sebagainya, macam nak menjual negara ini kepada orang lain. Sama ada betul tidak betul, tapi krisis itu sangat mendalam. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai sebelum 13 Mei itu penguasaan orang-orang bukan Melayu terhadap sebahagian besar. Pulau Pinang hilang, Perak kemudian Selangor terancam dan sebagainya. Maka apa yang orang Melayu react pada waktu itu? Sebelum orang Melayu react seperti itu, orang-orang yang bukan Melayu yang menang dalam pilihan raya itu keluar beramai-ramai melaungkan bahawa kami sudah memerintah negara ini. Orang Melayu balik kampung. Saya dengar rakan-rakan saya di universiti pun menyebut, Melayu balik kampung lah, kami sudah menguasai semua sekali. Itu daripada mereka itu reaksi kemenangan. Nusywatun najah. Satu rasa selesa, suatu rasa yang seronok dengan kemenangan. Ini satu kesalahan yang besar yang menyebabkan berlaku 13 Mei. Satu kesalahan di kalangan orang-orang bukan Melayu yang sudah mula berkuasa. Bukan saja sebab dari segi ekonomi dah betul-betul kuasa. Dan mereka itu cuba berkuasa dan berjaya menguasai politik. Dah menang pilihan raya begitu banyak peratus dan sebagainya. Reaksi yang menjatuhkan mereka itu. Mereka dalam pilihan raya baru-baru ini, apabila jumlah yang diperolehi, kursi yang diperolehi bukan Melayu ini begitu besar sekali, nisbahnya mereka turun juga ke jalan raya dengan segala perasaan dan sebagainya, tetapi dengan suatu peringatan, jangan sampai melampau dan jangan sampai segala kemenangan yang kita peroleh di sini hilang begitu saja. Nanti ada reaksi, misalnya 13 Mei lagi ke, Magran lagi ke dan sebagainya, maka hancurlah. Jadi mereka belajar daripada itu, maka reaksi mereka itu disalurkan dengan secara baik. Tetapi orang Melayu tidak belajar. Reaksi orang Melayu pada sebelum 13 Mei ialah menyerang. Tidak menerima dengan secara tenang dan sebagainya. Bila menyerang, berlakulah 13 Mei. Tapi masih nasib baik. Kerana pada waktu itu, orang-orang dari segi taburan penduduk dan sebagainya masih lagi
berpihak kepada orang Melayu, dan saya mendapat khabar bahawa peristiwa 13 Mei itu merupakan tindakan orang Melayu yang telah menyelamatkan sedikit sebanyak kelemahan mereka itu dalam pilihan raya. Dan keadaan yang gawat ini telah dapat diselesaikan oleh Tun Abdul Razak dengan mengambil alih daripada Tengku Abdul Rahman dan menubuhkan Magran. Walaupun pemerintahan secara Magran ini begitu singkat sekali, tetapi ia telah memberi suatu transformasi atau reformasi yang besar kepada kita katakan sebagai suasana pemerintahan, politik dan ekonomi dalam negara ini. Lalu diperkenalkanlah berbagai-bagai dasar pendidikan, dasar ekonomi baru, dasar Razak, dasar Rahmat, sebagainya diperkenalkan sehingga orang Melayu boleh stabil balik dalam politik dan dalam ekonomi. Mereka boleh bangun kembali dan disambung kemudiannya oleh Hussein Un, Dr. Mahathir pada waktu itu, dan kemudian selepas itu sampailah kepada Perdana Menteri yang kemudiannya itu menyambung sebagainya, tetapi dengan segala sedikit banyak kekurangan yang ada. Pada pandangan saya, asas yang telah diletakkan oleh Tun Razak ini kemudian telah dikembangkan oleh Dr. Mahathir yang datang sesudah Tun Hussein Un hanya menjadi Perdana Menteri dalam masa yang singkat saja kerana mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu. Dan dalam masa Tun Mahathir, Dr. Mahathir pada waktu itu, beliau telah mengasaskan suatu corak pemerintahan politik yang sangat menguntungkan orang Melayu dan tidak disukai oleh orang-orang bukan Melayu pada waktu itu. Maka kita dapat lihatlah bagaimana sekarang ini pembinaan negara dan apa yang dikatakan sebagai mega projek, besar-besar projek, ada yang untung, ada yang rugi dan sebagainya. Itu biasalah dalam kita membuat sesuatu. Tetapi banyaknya beliau telah meletakkan orang Melayu pada kedudukan yang betul dalam politik dan ekonomi pada waktu itu, sehingga sampai pada suatu peringkat di mana kedudukan bila beliau menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, Fadil Noor menjadi ketua ataupun presiden PAS dan sebagainya, dan parti-parti politik lain tidak, yang politik nyamuk ini tidak lagi berkuasa dan sebagainya, tidak mempunyai penerimaan daripada masyarakat pada waktu itu. Progresnya, kemajuannya begitu hebat sekali. Memberi harapan yang besar bahawa negara ini telah selesai meletakkan orang Melayu sebagai backbone, sebagai tulang belakang kepada pemerintahan dalam negara ini, dan orang Melayu sudah begitu mula pandai menjadi tokoh-tokoh kecil yang sudah pandai menilai apa maksudnya ekonomi dan sebagainya. Pada zaman Tun Razak lagi, untuk menguruskan ekonomi ini, orang Melayu terlampau bodoh sehingga diberi saham-saham mentah pun dijual dan sebagainya, dialibabakan, diberi syarikat dialibabakan, dan diatasi dengan penubuhan macam PNB dan sebagainya. Maka oleh kerana Tun Razak itu umurnya pendek, maka kecemerlangan beliau itu dapat dilihat sekelip mata, dan beliau tetap cemerlang sehinggalah beliau meninggal dunia dan menjadi suatu mungkin suatu legenda yang pada suatu masa nanti akan diperingati. Tetapi oleh kerana zaman Dr. Mahathir pada waktu itu, oleh kerana pemerintahannya begitu lama sekali, paling panjang sekali dalam sejarah negara ini, dan saya rasa tidak akan ada seorang Perdana Menteri yang akan menjadi Perdana Menteri sepanjang itu. Itu suatu rekod yang telah dicapai oleh Dr. Mahathir. Ada kejayaannya yang kita dapat tengok sekarang ni, macam Twin Tower, macam yang projek besar-besar dan sebagainya. Tetapi ada juga kegagalannya. Dan saya perhatikan kegagalan itu berlaku kerana tidak ada keseimbangan
di antara kecerdikan ataupun suatu proses reformasi atau transformasi yang dilakukan oleh Dr. Mahathir nak begitu cepat memberi kemajuan kepada negara dan bangsa dan penerimaan orang Melayu yang agak lembab sedikit. 30% ekonomi, pencapaian ekonomi dah capai. Kata Keng Yek, saya masih ingat lagi. Lim Keng Yek kata, orang Melayu sebenarnya sudah pun mencapai target dasar ekonomi baru, iaitu penguasaan terhadap 30% ekonomi dalam negara ini. Tetapi malangnya dia kata orang Melayu tak tahu jaga harta. Hilang begitu saja. Ini diulas oleh seorang pemimpin Cina yang melihat dari luar terhadap perkembangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu. Satu dasar atau projek yang besar yang diguna dan dikemukakan oleh Dr. Mahathir pada waktu itu ialah projek penswastaan. Berlaku projek penswastaan di mana di bawah dasar penswastaan ini banyak asas-asas negara telah diserahkan kepada Bumiputera. Perusahaan yang besar-besar, syarikat yang besar-besar dan sebagainya telah diserahkan kepada orang yang diberi kepercayaan oleh Tun Mahathir, oleh Dr. Mahathir pada waktu itu dan oleh kerajaan pada waktu itu. Kemudian di sini berlakunya bermula kerosakan dari segi itu. Mereka yang diberi kepercayaan itu, lahirlah Melayu baru, lahirlah berbagai-bagai jenis Melayu lagi. Mereka itu telah lupa. Dibuat lagi untuk mengatasi kelemahan penswastaan. Dibuat lagi sistem payung. Dan sistem payung itu telah dikacau, telah dirosakkan juga sebagaimana mereka mengalibabakan sistem penswastaan, Bumiputera dan sebagainya. Mereka juga telah menjadikan sistem payung ekonomi itu untuk faedah mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Barulah terjadi apa yang disebut sebagai orang yang sentiasa lapar dan sudah diberi makan sehingga kenyang, mereka telah menjadi rakus. Tidak seperti orang-orang Cina. Orang Cina, bila dia dapat satu, dia cari dua dengan secara yang betul-betul berhati-hati. Kembang, kemudian kembang, kemudian kembang tanpa gelojoh. Dan mereka akan sampai ke destinasi dengan cara baik. Anak-anak yang mula-mulanya merempak datang daripada daerah-daerah kecil, akhirnya menjadi konglomerat besar yang sebahagiannya tidaklah tahu sangat mempunyai akademik yang tinggi, tetapi mereka boleh membina diri dan grup mereka dan sebagainya kerana mereka tidak ada jaminan perlembagaan, tidak ada jaminan hak istimewa dan sebagainya. Tapi orang Melayu berasaskan kepada jaminan-jaminan besar inilah mereka mula bersikap terlampau akomodatif. Nak jual tanah, yes, mereka itu perlu kita jualkan saja. Nak alibabakan syarikat yang besar-besar, tidak ada rasa ini merugikan bangsa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian, selain daripada krisis ekonomi yang merupakan satu kegagalan yang besar polisi Dr. Mahathir pada waktu itu kerana tidak ada persediaan yang cukup di kalangan rakyat, maka berlaku pula rebutan kuasa politik sehingga kepada peringkat pernah UMNO diharamkan dan UMNO baru ditubuhkan. Perpecahan politik, krisis antara Tun Mahathir dengan Tengku Razali misalnya pada waktu itu, sehingga melibatkan orang-orang UMNO bertrend lama bersama Tengku Razali, Tengku Abdul Rahman lah, Tun Hussein On lah satu pihak dengan Tengku Razali, orang-orang muda yang agak sosialis sikit dengan Tun Mahathir, dengan Dr. Mahathir pada waktu itu, dan pada waktu itulah berlaku pengagihan semula kedudukan politik di kalangan orang Melayu, PAS, UMNO dan sebagainya, sehingga berlaku perpecahan lagi dan paling parah lagi ialah rebutan kuasa antara dua tokoh, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, yang kesannya sampai sekarang dirasakan oleh bangsa kita. Dalam melaksanakan cita-cita masing-masing, merebut
kedudukan dalam politik dan ekonomi dalam negara ini. Satu yang sangat menyedihkan di kalangan orang-orang Melayu, sama ada rakyat atau pemimpin selepas itu, iaitulah bertoleransi dengan sangat besar dan terbuka dengan orang-orang bukan Melayu. Kerana untuk mendapat kuasa politik, maka semua pihak A, pihak B, pihak C mencari jalan mudah mendapat sokongan daripada orang bukan Melayu dan menawarkan apa saja yang boleh ditawarkan kepada mereka itu asalkan kami dapat mengekalkan kedudukan kami masing-masing. Maka berlakulah apa yang dikatakan sikap akomodatif yang melampau yang diamalkan oleh semua pihak. Maka hasilnya, kita memberi susu rakan-rakan kita yang kita rasa sepatutnya akan memihak kepada kita, memberi tuba kepada kita. Mereka akhirnya melihat bahawa perpecahan di kalangan kita sudah begitu besar dan orang kita sudah rusak budaya asalnya dan sifat asabiyah, sifat berpegang kepada mempertahankan kedudukan bangsa kita, kaum kita, keluarga kita dan kita sendiri yang dikatakan selain daripada kita itu orang telah hancur. Maka di sinilah yang dikatakan dalam solat kita katakan bila berjemaah sawu sufuf, betulkan barisan, ataupun diselewengkan oleh setengah orang dan betulkan bulatan dan sebagainya. Maka apa yang diperingatkan oleh Nabi supaya apabila barisan kita tidak rapat, maka baji akan masuk memecah-mecahkan kita. Dan sekarang ini kita berada dalam satu kemelut yang bukan senang untuk kita leraikan. Satu kemelut yang bukan senang untuk kita leraikan. Orang-orang Cina sendiri telah mengalami hal ini apabila mereka menerima satu sikap chauvinis yang melampau sehingga menyebabkan mereka terundur ke belakang zaman pemerintahan di bawah Datuk Najib, dan sehingga pada suatu waktu Cina tidak lagi diwakili dalam kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Najib pada waktu itu. Tetapi mereka itu belajar bagaimana perlu menyelamatkan sikap itu menjadi sesuatu yang positif. Saya tidak percaya bahawa semua orang Cina dalam negara ini suka kepada sikap yang berlaku pada waktu itu, penolakan terhadap ketuanan Melayu dan sebagainya, dan mereka mahu mencampur adukkan di antara apa yang dikatakan ketuanan yang diperlukan oleh negara sebagai satu perkara yang perlu ada satu tulang belakang supaya politik dalam negara ini tidak menjadi rebutan yang begitu besar antara kaum. Maka mereka terpaksa memenangkan golongan yang chauvinis ini sehingga timbullah apa yang ada dengan kita sekarang ini. Jadi sekarang ini saya percaya para pemimpin kita sedang mengatur balik catur politik, percaturan politik dalam negara kita. Dan saya sebagai seorang yang kerdil yang memerhatikan kedudukan ekonomi dan kedudukan politik dalam negara kita daripada luar, sangat merasai bahawa kita berada dalam satu pergentingan yang tidak lagi kita memerlukan reaksi secara meluat-luat daripada rakan-rakan kita. Sebagaimana saya tengok, saya cuba melayari Facebook, melayari WhatsApp group dan sebagainya. Mereka hanya timbul seperti buih-buih yang tidak memberi apa-apa keuntungan pada perjuangan, melahirkan emosi masing-masing, berkelahi sama sendiri, kemudian tidak lagi mengira siapa saya, siapa awak dan siapa dia, mereka itu dan sebagainya, lalu berkecamuk. Oleh kerana itu, saya nak mencadangkan pada hari ini, pertama sekali, kita perlu kurangkan sikap akomodatif kita. Supaya akomodatif yang melampau itu, kita kendurkan,
Dan jangan mencari kuasa di luar daripada kerangka yang asal yang kita tubuhkan. Apabila kita menubuhkan perlembagaan kita, biarlah kita rugi secara orang perseorangan, secara sendiri kita rugi, tetapi biarlah rakan kita, bangsa yang sama, keturunan yang sama mendapat untung secara bersama. Itulah semangat perkataan atau firman wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita sama-sama memberi keutamaan kepada rakan-rakan kita sebangsa, seagama, walaupun kita sendiri merasakan kita perlu kepada kuasa untuk melaksanakan cita-cita kita, cita-cita pribadi, cita-cita perjuangan yang kita percayai, dan terimalah pandangan orang lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Pandangan saya ini saya yakin betul, tapi saya juga menerima ada kemungkinan pandangan orang lain juga betul dan pandangan saya salah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.